Berita Al Hijrah 4 Muharram 12 Ogos, sekarang bukan masa untuk berbalah. Juga kerajaan pertimbang wajibkan vaksin COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah malam ini bersama saya Ardi Hanman Marzi. Ini bukan masa untuk berbalah tetapi masa untuk bersatu dan bekerjasama. Itu titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar ketika merasmikan mesyuarat pertama persidangan Dun Johor ke-14 hari ini. Baginda juga mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri Dun agar tidak mencemarkan kemuliaan Dewan dengan menjadikan ia sebagai medan perbalahan politik dan perebutan kuasa. Ingin juga saya ingatkan bahawa Dewan Negeri ini adalah tempat untuk berbincang dan membuat ketetapan bagi kepentingan rakyat dan negeri Johor. Jangan cemarkan Dewan saya ini dengan perangai yang buruk. Ini adalah Dewan yang mulia, bukan Dewan sangka buruk. Sultan Ibrahim menasihatkan semua adun agar memanfaatkan persidangan ini untuk berbincang pelan tindakan membantu rakyat yang sedang susah. Baginda juga tidak akan teragak-agak untuk membubarkan Dun Johor sekiranya ahli politik terus bertelagah sehingga mengganggu gugat negeri dan kerajaan baginda. Sultan Ibrahim turut bertitah selepas pandemik COVID-19 dapat dikawal, kerajaan perlu fokus kepada pembangunan ekonomi termasuk membantu peniaga selain bekerja keras menarik pelabur ke negeri ini dengan membuat dasar baru dengan insentif menarik untuk pelabur. Dalam pada itu, Persatuan Ulama Malaysia mengajak seluruh rakyat terutama pemimpin politik untuk menghormati titah nasihat Raja-Raja Melayu termasuk yang disuarakan Sultan Johor demi kestabilan pentadbiran negara. Yang dipertua persatuan itu, Datuk Al-Sheikh Abdul Halim Abdul Kadir dalam satu kenyataan hari ini berkata, pemimpin parti politik seharusnya memikirkan kemaslahatan rakyat terutama apabila berlakunya kes-kes kematian akibat pandemik COVID-19 yang tidak mengenal usia. Tegas beliau, sebarang pergeseran dan perebutan kuasa hanya akan meruntuhkan negara. Justru persatuan itu menggesa agar parti-parti politik sama ada kerajaan mahupun pembangkang untuk kembali ke meja rundingan untuk bersama-sama membantu membangunkan negara. Dua ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Session Naikroh hari ini atas pertuduhan menipu dan memalsukan watikah kebesaran Kerajaan Negeri Melaka akhir tahun lalu. Tertuduh Tuah Shah Abdul Rahman dan Zainal Abu Bakar masing-masing berusia 48 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Tertuduh didakwa mencetak watikah Darjah Mulia Seri Melaka dan Jaksa Pendamai atas nama individu berlainan tanpa kebenaran Ketua Menteri Melaka. Perbuatan itu dikesan dilakukan di Kampung Ladang Kerubung Melaka antara 7 September hingga 14 September tahun lalu. Manakala Zainal pula didakwa atas 8 pertuduhan di bawah Seksyen 3-1-A Enactment Lambang-Lambang dan nama-nama mencegah penggunaan tidak betul kerana menggunakan gelaran Datuk bagi tujuan keuntungan peribadi tanpa kebenaran Ketua Menteri Melaka. Perbuatan berkenaan dilakukan di Taman Merdeka Batu Berendam Melaka pada 27 Februari lalu. Kedua-dua tertuduh turut berdepan dua lagi pertuduhan bersama iaitu memperdaya dua individu dalam urusan mendapatkan watikah Darjah Gemilang Seri Melaka DGSM sehingga mendorong mangsa membuat bayaran RM100,000. Justru dia didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara 10 tahun, denda dan sebat. Kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Hakim membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 bagi setiap pertuduhan dan menetapkan 21 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
Baik, ini pula kes menyamar sebagai Ketua Polis Kedah untuk memperdaya mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah, Superintendent Elias Omar berkata taktik terbaru sindiket Macau Scam itu dikesan apabila seorang bekas jurutera kerugian lebih RM140,000 selepas diperdaya individu berkenaan, kononnya untuk membantu menyelesaikan kes pengubahan wang haram. Menurut Elias, mangsa berusia 70 tahun itu dihubungi individu yang memperkenalkan diri kononnya sebagai Ketua Polis Kedah dengan nama Datuk Rizal Marikan. Menurut mangsa, lelaki berkenaan memberitahu dia terbabit dengan kegiatan pengubahan wang haram dan perlu menjelaskan bayaran untuk menutup kes berkenaan. Bimbang dikenakan tindakan, mangsa bersetuju untuk membayar wang untuk menutup kes. Mangsa telah membuat 5 transaksi bayaran berjumlah antara RM7,000 sehingga RM30,000. Pengadu masukkan wang RM10,000 itu pada bulan Ogos dan kemudian pengadu merasa curiga berkenaan dengan perkara tersebut dan membuat panggilan kepada nombor 04 774 1222 iaitu nombor talian telefon Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah, dan mangsa telah dimaklumkan bahawa tidak ada nama Datuk Rizal Marikan sebagai Ketua Polis Kedah. Berikutan itu, mangsa menghantar surat kepada Ketua Polis Kedah dan seterusnya membuat laporan polis di Balai Polis Damansara, Selangor pada 10 Ogos lepas. Sejurus menerima surat dan laporan polis daripada mangsa, pegawai polis dari IPK Kedah turut membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star pada jam 10.30 pagi semalam untuk menyiasat kes terbabit. Susulan laporan itu, satu kertas siasatan telah dibuka mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Polis Johor berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan dadah bernilai RM1.24 juta dalam 2 operasi berasingan di sekitar Batu Pahat dan Sri Alam pada 3 dan 7 Ogos lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin PJ berkata dalam serbuan di Batu Pahat pada 7 Ogos lepas, polis telah menahan seorang lelaki tempatan berusia 43 tahun dan merampas sejumlah dadah jenis syabu. Menurut Datuk Ayub Khan, susulan daripada penahanan itu, seorang lelaki dan 2 wanita tempatan berusia antara 34 hingga 43 tahun telah ditahan. Hasil saringan urin mendapati kesemua suspek positif dadah dan mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah dengan menggunakan perkhidmatan tekong laut untuk menyudup dadah ke negara jiran melalui jalan laut, tuan-tuan. Sindiket ini telah beroperasi sejak Julai tahun ini, tuan-tuan. Dan dalam serbuan ini sebanyak 29 kilo syabu telah dirampas, nilai RM1 juta, tuan-tuan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor. Kesemua suspek ditahan reman selama 3 hingga 7 hari bermula 7 hingga 14 Ogos bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tambahnya, dalam operasi berasingan pada 3 Ogos, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor telah menahan 3 lelaki tempatan berusia 29 hingga 40 tahun bersama sejumlah syabu seberat 5.21 kilogram. Kesemua suspek didapati positif dadah jenis methamphetamine dan mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Sindiket ini dipercayai telah beroperasi sejak awal Januari ini dan bekalan dadah yang dirampas dipercayai untuk kegunaan pasaran tempatan di sekitar Johor Bahru. Dadah yang dirampas dalam kedua-dua operasi ini boleh digunakan seramai 173,450 penagih. Di Kelantan, polis menahan seorang lelaki selain merampas dadah jenis syabu dan pil kuda bernilai lebih RM10.9 juta yang ditinggalkan di dalam kawasan Semak.
di Kampung Kuala Jambu Tumpat Selasa lalu. Rampasan itu dilakukan selepas suspek yang berusia 32 tahun ditahan kira-kira pukul 10.05 pagi pada hari yang sama. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mamat berkata polis telah menjalankan pemantauan terhadap suspek sebelum menjalankan operasi untuk menahannya ketika sedang memandu di kawasan berkenaan. Suspek dibawa ke IPD Tumpat untuk disoal siasat sebelum mengaku berperanan sebagai transporter dadah dan ada menyimpan dadah jenis syabu dan pil kuda di Kampung Kuala Jambu. Berpandukan maklumat daripada lelaki itu, polis telah menyerbu kawasan semak di kampung berkenaan kira-kira pukul 2 petang dan menemui dadah yang disembunyikan di dalam bungkusan hitam. So pasukan ini telah memeriksa setiap barang kes yang dijumpai dan hasilnya dapati sejumlah 80 kilo. 80 kilo syabu dan sejumlah 804,000 pil kuda di dalam bungkusan tersebut. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis methamphetamine dan mempunyai 2 rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah. Suspek ditahan reman selama 7 hari bermula semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Selepas ini, ibu mengandung jangan gusar ambil vaksin. Masih bersama berita Al-Hijrah, kerajaan sedang meneliti untuk mewajibkan suntikan vaksin COVID-19 ke atas seluruh rakyat Malaysia dalam usaha mencapai sasaran imuniti kelompok menjelang Oktober ini. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, cadangan itu masih dalam kajian dan dijangka diputuskan selewat-lewatnya pada bulan depan. Jadi bila nanti kita analisa itu kalau peratusan agak kecil sangat, jadi tidak membimbangkan. Tapi kalau dia besar, maka kita kena cari jalan sama ada nak kenakan sebagai mandatory dari bawah peruntukan undang-undang yang sedia ada dan ambil tindakan berdasarkan undang-undang atau apa. Jadi saya cuma nak gambarkan itu dan ini akan diputuskan oleh kerajaan dalam tempoh mungkin kalau tak bulan ini, bulan depan. Menurut Perdana Menteri, masih ada segelintir pihak yang enggan divaksin tanpa sebab munasabah dan ia dikuatiri akan menjejaskan sasaran imuniti kelompok. Sekiranya dilaksanakan kelak, individu yang enggan menerima suntikan dos vaksin COVID-19 boleh dikenakan hukuman mengikut undang-undang yang sedia ada. Tambah beliau, kerajaan akan memikirkan solusi agar lebih ramai tampil menerima vaksin bagi melindungi rakyat, lebih-lebih lagi dengan kewujudan varian baru seperti Delta yang lebih berbahaya. Beliau berkata kepada media selepas mengadakan lawatan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Taman Tamadun Islam TTI Kuala Terengganu. Dalam pada itu, ibu hamil digalakkan mengambil vaksin COVID-19 dengan segera bagi mengelakkan daripada terkena jangkitan virus maut itu. Menurut pakar perunding obstetrik dan ginekologi Dr. Satya S. Anandarajah, ibu mengandung mempunyai peratusan yang tinggi untuk mendapat jangkitan kategori 3 dan ke atas sekiranya dijangkiti COVID-19. Dalam konteks yang sama, ibu mengandung diklasifikasi sebagai golongan yang berisiko tinggi dan mereka berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan yang teruk sampai perlu dimasukkan ke dalam unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan pernafasan. Oleh yang demikian, peratusan wanita yang mengandung terdedah untuk mendapat jangkitan COVID-19 adalah tinggi. Jelasnya, sekiranya terdapat ibu hamil yang masih belum mendapat tarikh janji temu, mereka disarankan agar bertemu doktor atau pegawai kesihatan di klinik kesihatan terdekat untuk memaklumkan perkara tersebut agar tarikh dapat diberikan secepat mungkin. Sementara itu, bagi menjawab dakwah sesetengah golongan anti-vaksin yang mengatakan vaksin boleh mendatangkan kemudaratan kepada ibu dan bayi dalam kandungan, ini jawapan beliau. Kajian menunjukkan vaksin ini adalah selamat dan tiada kesan sampingan yang merisaukan terhadap ibu mengandung dan bayi dalam kandungan.
Dalam masa yang sama, vaksin ini tidak menjadi punca untuk jangkitan COVID-19. Ibu yang mengambil vaksin akan menghasilkan antibodi yang boleh melindungi bayi dalam kandungan. Terdahulu, Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan sejak Mac 2020 hingga Jun 2021, terdapat 3,396 kes COVID-19 melibatkan ibu hamil telah direkodkan di Malaysia. Dalam pada itu, sebanyak 70 kematian ibu hamil disebabkan komplikasi jangkitan COVID-19 dicatatkan dari Januari 2021 sehingga 9 Ogos 2021. 132,885 anggota tentera Malaysia ATM kini telah selesai menerima 2 dos vaksin. Jumlah itu seterusnya mencapai status imuniti kelompok dalam kalangan anggota tentera merangkumi Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Angkatan Tentera Darat TDM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga Menteri Pertahanan berkata usaha mencapai imuniti kelompok dalam kalangan anggota ATM itu adalah bagi memastikan sebarang penugasan serta eksersis ketenteraan dapat dijalankan tanpa sebarang risiko penularan COVID-19. Setakat hari ini 95% telah pun siap. Itu kita boleh anggap sebagai 100% sebenarnya. Ya, sebab tidak semua tentera kita berada di dalam kamp setiap masa. Ada yang bertugas di luar, ya. Ada yang kursus di luar negara yang belum pulang untuk divaksin. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan sendiri eksersis Taming Sari 20/21 membabitkan penembakan peluru berpandu anti kapal Exocet MM40 dan Exocet SM39. Operasi selama 6 hari yang tamat pada hari ini membabitkan 1,080 anggota TLDM, TUDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Bekas Ketua Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera KAGAT, Major General Datuk Kamaruddin Mamat diumumkan sebagai tokoh utama Ma'al Hijrah Peringkat Persekutuan bagi tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata pemilihan itu dibuat atas sumbangan beliau kepada negara dalam menghayati pengajaran daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi matlamatnya tak lain tak bukan untuk menjadikan masyarakat Islam kita khususnya untuk melihat mereka yang berjaya sebagai satu inspirasi dan motivasi. Di samping kita juga menghayati hijrah Rasulullah SAW dengan hikmah, iktibar serta apa yang di sebalik sirah dan sunnah Nabi SAW dalam hijrah tersebut. Major General Datuk Kamaruddin Mamat merupakan anak jati kelahiran Setiu Terengganu dan menerima pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam bidang usuluddin dan falsafah. Beliau menyertai KAGAT pada tahun 1988 dan berkhidmat selama 33 tahun. Antara sumbangan beliau termasuk pewujudan tanah perkuburan Raudatus Sakinah Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kamp Perdana Sungai Besi dan penubuhan Institut Latihan Kefahaman Islam Malaysia ILMI. Selain itu, beliau merupakan pemegang tauliah mengajar agama dan aktif sebagai penceramah di sekitar wilayah Persekutuan dan Selangor. Saya rasa penganugerahan ini bukan semata-mata untuk diri saya, tapi secara kolektifnya, sebab mungkin pihak Rusia, pihak menteri dan sebagainya melihat peranan dan tugas kami keseluruhannya. Saya sebenarnya dah bersara sekarang, pun begitu masih lagi saya rasa dia kriteria yang dinilai ini melibatkan mungkin sebelum saya bersara. Sementara itu, penggali kubur Rosli Ali, 63 tahun, merupakan antara 5 penerima anugerah tokoh frontliner bagi tahun ini. Rosli berkhidmat sebagai penggali kubur di Tanah Perkuburan Islam Raudatus Sakinah, Taman Selasih sejak 2011 dan terlibat dalam urusan pengebumian jenazah COVID-19 sejak pandemik mula melanda.
Panel pemilih turut memilih pengarah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, Dr. Ismuni Buhari sebagai seorang lagi penerima anugerah tokoh frontliner. Dalam pada itu, penerima tokoh korporat diberikan kepada pengarah urusan Ramli Food Processing Sendirian Berhad, Datuk Ramli Mokni, manakala anugerah tokoh pendakwa kreatif pula diberikan kepada pengacara dan personaliti TV Ahmad Fetri Yahya. Selain itu, anugerah tokoh mu'alaf diberikan kepada Nur Maisarah Leong Yok Kin, pembantu mubaligh di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Bagi mengatasi isu kepadatan dan kekurangan tanah perkuburan, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK akan memperkenalkan dasar baru penggunaan dan pengurusan tanah perkuburan Islam di negeri itu. Yang di-Pertuanya Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata satu kajian telah dibuat berkaitan pengurusan tanah perkuburan secara lebih ekonomik dan produktif dengan konsep kitaran semula. Sudah sampai masa untuk kita buat memperkenalkan dan educate, mendidik masyarakat kepada program kitaran semula. Sebab kita rasa selepas generasi keempat, dia moyang, tok, mak, cicit. Sampai ke cicit tu dia tak tahu dah tanah kubur moyang dah. Because it may take 100 years, 80 tahun. Jadi tapi tak boleh usik. Dan itu yang kita tengok, terbiar dengan hutan, dengan jadi kita punya konsep sekarang nak recycle. Jadi oleh kerana itu pengurusan kubur kena lebih teratur. Menurut Datuk Seri Muhammad Anwar, kajian dasar baru itu telah dibuat oleh beberapa pakar diketuai Universiti Teknologi Mara UiTM dan dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Katanya pengurusan efektif dan penggunaan tanah perkuburan optimum mengikut zon perlu dibuat bagi mengatasi masalah kekurangan tanah dan memenuhi keutamaan keperluan kehidupan harian. Jelas beliau ketika ini tanah perkuburan Islam di Perak menghadapi masalah susun atur yang tidak konsisten dan keluasan tanah yang terlalu kecil serta tidak praktikal. Selain itu, sebahagian tanah kubur juga tidak diselenggara dengan baik serta landskap yang tidak terurus. Justru Pelan Induk Perancangan Tanah Perkuburan Islam untuk jangka masa panjang akan dibuat melalui dasar baru itu. Projek perintis dasar baru penggunaan dan pengurusan tanah perkuburan Islam di Perak akan diperkenalkan di Meru Ipoh sebelum dikembangkan ke kawasan lain. Semangat patriotisme amat penting di kalangan rakyat Malaysia demi memelihara kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata perkara itu dituntut dalam agama dan selari dengan falsafah maqasid syariah. Kita mengambil kesempatan pada kali ini untuk supaya kita dapat menyuburkan semangat patriotisme, satu sifat yang baik yang diajar bagaimana cintakan kepada negara, cintakan tanah air, cintakan kepada kedamaian tempat kita tinggal. Rasulullah SAW sendiri cintakan Mekah walaupun dia berpindah ke kota Madinah. Itu gambarannya. Jelasnya, semangat patriotisme juga menuntut semua pihak supaya patuh dan taat kepada pemimpin yang adil selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Jelasnya lagi, sikap tidak sayangkan negara akan memusnahkan perpaduan kaum dan menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Beliau berkata demikian ketika Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat agensi agama di Jabatan Perdana Menteri secara maya hari ini. Pelbagai program diatur sempena sambutan bulan itu, antaranya Forum Perdana, Munajat Merdeka, bacaan Yasin, pertandingan, siri diskusi serta ceramah. Helikopter terjunam ke dalam tasik. Bersama berita Al-Hijrah, di Rusia, 8 orang dikuatiri maut termasuk seorang kanak-kanak selepas helikopter jenis Mi-8 yang dinaiki mereka terhempas di Kamchatka, timur negara itu. Helikopter dari St. Petersburg yang membawa 16 orang termasuk 13 daripadanya pelancong dilaporkan terjunam hari ini ke dalam tasik Kuril, iaitu kawasan simpanan semula jadi Kernotsky.
manakala 8 lagi dilaporkan berjaya diselamatkan oleh anggota penyelam yang bergegas ke lokasi kejadian. Helikopter itu dipercayai tenggelam hingga kedalaman 100 meter di tasik berkenaan. Sehingga kini usaha mencari mangsa yang masih hilang sedang giat dilakukan. Difahamkan helikopter tersebut telah melanggar peraturan keselamatan udara dengan mengangkut pelancong ke kawasan gunung berapi di Khodudka, namun ia masih dalam siasatan terperinci. Tanah runtuh di Himalaya telah menyebabkan sekurang-kurangnya 11 maut manakala hampir 30 lagi terperangkap di bawah timbunan tanah. Insiden berkenaan berlaku di sebuah jalan raya di wilayah Kinnaur, utara India. Dalam kejadian semalam, ada bongkah batu yang jatuh secara mendadak dan menghempap sebuah bas yang membawa 40 penumpang, truk dan kenderaan lain di sepanjang jalan raya di Himachal Pradesh. Keadaan itu telah menyebabkan operasi mencari dan menyelamat oleh lebih 200 anggota pihak berkuasa menjadi lebih sukar. Lokasi tersebut dilaporkan berbahaya dan mengundang risiko keselamatan kepada pasukan penyelamat. Tanah runtuh ini berlaku susulan hujan lebat berterusan sejak beberapa minggu lalu. Sehingga kini punca kejadian masih belum diketahui. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Arman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.